Mr. Wu decide untuk melumurkan badan ahli keluarga dengan sisa-sisa buangan diorang tau. Semua ni bertujuan untuk menghalau entiti jahat tu keluar daripada tubuh diorang. Tak cukup dengan tu, diorang makan pula sisa tu weh. Gila lah. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Abang Boy ni kan sebenarnya jarang gila tengok movie. Setiap masa Abang Boy akan mencari apa saja kes yang sesuai untuk research. Tetapi kali ni lain sikit. Abang Boy terpanggil untuk tengok satu movie keluaran Taiwan yang diberi nama Incantation. Yang menariknya pasal movie ni adalah dikatakan diambil inspirasi daripada kejadian yang sebenar. So apa lagi, Abang Boy tak buang masa lah. Selepas Abang Boy usah movie tu, terus Abang Boy buat research. Rupanya apa yang ditonjolkan dekat dalam movie tu lari jauh daripada kejadian sebenar. Kejadian sebenar lagi menyeramkan guys, jauh lagi menakutkan. So Abang Boy nak bagi tahu awal-awal lah. Dalam video ni Abang Boy akan bahas mengenai fahaman agama selain daripada Islam. Abang Boy minta korang untuk saling menghormati di antara satu sama lain dan tak mengeluarkan komen-komen yang tak sihat. So anyway, sediakan kuda siap-siap, tenang, chill. Let's go. Semuanya bermula pada 11 hari bulan April 2005. Seorang pesara tengah menikmati petangnya dengan meminum air teh dan membaca surat khabar. Kita panggil pakcik ni sebagai pakcik Fatah lah ya. So pakcik Fatah ni tengah sedap hirup teh Cina dia. Tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Ketuk pula kemain punya kuat. Macam nak pecah pintu tu. Pakcik Fatah ni adalah di antara sebilangan jiran yang masih lagi tinggal dekat kawasan bangunan tu. Jiran-jiran lain dah semua belarah. Pelik kan? Tak apa, nanti Abang Boy akan beritahu kenapa jiran-jiran ni semua dah berpindah. So anyway, pakcik Fatah ni pun berjalan lah nak buka pintu. So dia tengok dulu dekat lubang yang boleh intai orang dekat luar tu. Apa kenama dah? Peephole lebih kurang lah So pakcik Fatah ni tengok ada seorang lelaki yang lebih kurang sama baya dengan dia. Ini jiran aku, Mr. Wu. Keadaan Mr. Wu pada masa tu memang tak terurus langsung. Kotor sangat nampak. So pakcik Fatah pun takut jugalah nak buka pintu. Dia je cakap daripada dalam rumah je, "Kenapa Mr. Wu? Ada apa-apa yang boleh saya tolong ke?" Mr. Wu dekatkan muka dia dekat pintu. Dia cakap, "Tolong panggil ambulans." Pakcik Fatah pun pelik lah. Dah kenapa pula kan? Siapa pula yang jatuh sakit? So dia decide untuk buka pintu tu. Elok je dia buka segala mangga dah selap pintu. Pakcik Fatah tengok Mr. Wu dah tak ada. Pula dah. Kemana pula pergi orang tua ni? So pakcik Fatah tak tunggu lama. Dia terus capai phone dan terus keluar pergi ke rumah Mr. Wu. Mr. Wu ni sebenarnya tinggal di sebuah bangunan apartmen 3 tingkat. Ground floor tu rumah mak bapak dia. Tingkat kedua pula adik kepada Mr. Wu. Dan rumah paling atas adalah rumah keluarga Mr. Wu. So pakcik Fatah ni pun ketuklah pintu Mr. Wu. Senyap, tak ada langsung bunyi apa-apa. Pakcik Fatah ni masih lagi risau tau. Takut apa-apa terjadi dekat ahli keluarga Mr. Wu. Yelah, Mr. Wu je cakap call ambulance je. Tapi tak cakap pun siapa yang perlukan bantuan kecemasan. Ketuk punya ketuk, tapi tak ada siapa yang buka. So pakcik Fatah decide untuk membuka pintu kediaman Mr. Wu. Elok pula tak berkunci. Buka je. Itu dia gang. Baik punya bau. Lalat berlubur-lubur keluar daripada pintu yang dibuka tu. Memang busuk gila kot. Mata pakcik Fatah berair sebab terlalu busuk. Dah lah dekat dalam apartmen tu gelap gila. Satu apa pun tak nampak. Dia menggunakan lampu daripada handphone dia. Pelan-pelan dia masuk ke dalam rumah sambil menutup hidung dengan baju. Lantai tu seakan berpasir tau. Kalau tersilap langkah ni, confirm tergelincir punya lah. So pakcik Fatah dia pun masuklah ke dalam sambil memanggil Mr. Wu. Time tu lah dia perasan sekujur tubuh sedang berbaring di atas katil tanpa seurat benang pun. Itu adalah tubuh anak sulung kepada Mr. Wu. Tubuh tu dah pucat dan nampak dah tak menyawa dah. Dan lagi menakutkan, mata dia terbeliak. Menggagar pakcik Fatah lari keluar. Siap tergelincir lagi sebelum sampai ke pintu depan. Sampai-sampai je kat bawah, pakcik Fatah termuntah kan. Panggilan kecemasan terus dibuat dan sekujur tubuh tu telah dibawa ke hospital. Mangsa telah diisytiharkan mati sesampainya di hospital. So doktor pun cek lah tubuh mangsa. Terdapat kecederaan yang serius dekat tubuh mangsa yang dipercayai dilakukan sebelum mangsa ni mati. Lebam-lebam satu badan kan. So berdasarkan apa yang forensik jumpa, ada kemungkinan mangsa mati akibat didera. Satu laporan polis telah dibuat. Semasa proses postmortem, diorang jumpa daripada mulut sampai ke perut hanya ada sisa buangan manusia saja. Lebam-lebam dan
luka di seluruh badan mangsa sebenarnya adalah kesan daripada lilin tau. Badan mangsa kurus kering menandakan yang mangsa ni tak makan beberapa hari. Dia hanya makan sisa buangan manusia sahaja. Punca kematian adalah kegagalan organ. Masa kematian pula adalah pada 9 April, iaitu 2 hari sebelum mayat ditemui. Polis terus memulakan siasatan untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Mayat yang dijumpai itu adalah sebenarnya anak sulung kepada Mr. Wu. Keluarga Mr. Wu ni ada 5 beranak, 3 orang anak perempuan dan 1 anak lelaki. Dorang ni kelihatan normal je daripada luar. Tetapi apa yang polis dapat tahu semasa interview jiran-jiran sangat-sangat membimbangkan guys. Menurut jiran, keluarga Wu ni memang pelik. Mula-mula dorang tinggal dekat situ tak ada apa-apa pun. Dorang macam keluarga biasa je. Tetapi sejak daripada awal tahun, satu family semula buat hal. Sejak awal tahun tu, jiran-jiran boleh dengar bunyi-bunyi yang pelik daripada rumah Mr. Wu. Kadang-kadang tu sampai ke awal pagi tau. Dorang boleh dengar bunyi gong yang kuat dan alunan mentera. Sampaikan jiran terdekat decide untuk pindah daripada situ sebab dah tak tahan sangat. Tetapi apa yang peliknya adalah jiran-jiran ni tak marah tau. Tak adalah nak bergaduh ke apa ke. Sebenarnya dorang semua takut. Pernah sekali tu yang Mr. Wu bagi tahu jiran-jirannya anak dara dia tengah sakit. Dan bunyi-bunyi tu adalah sesi perubatan yang diorang tengah cuba buat. Ada salah seorang daripada jiran ni nampak yang satu keluarga duduk dekat ruang tamu sambil menjiruskan air ke badan. Tak ada seorang pun yang bersuara pada masa tu. Ada juga jiran yang terjaga tengah-tengah malam tau, dengar bunyi jeritan daripada seorang perempuan. Ada juga yang cakap ahli keluarga Wu ni baca mentera dengan kuat. Untuk seketika diorang cuba bertoleransi, tetapi dah berhari-hari diorang kena hadap benda ni. Siapa tahan geng? Sebab itulah ramai di antara diorang ni keluar daripada rumah dan tinggal bersama saudara diorang dekat tempat lain. Even ahli keluarga Mr. Wu yang lain yang tinggal dekat floor bawah pun diorang belah sebab dah tak tahan kan. Masa pencarian bahan bukti dekat dalam rumah pun barai gila guys. Dekat pintu depan rumah ada satu azimat yang dipanggil 8 trigram. Menurut kepercayaan Taoist lah, simbol ni adalah untuk menghalau roh-roh jahat daripada masuk ke dalam rumah. Yang buat feng-shui itu semua guna simbol ni lah, 8 trigram. Setiap sudut tu mewakili langit, tanah, lightning atau kilat, angin, air, api, gunung dan juga tasik. Lebih kurang lah ya. Kalau salah tolong betulkan Abang Boy. Dekat luar ada azimat, tetapi dekat dalam rumah lain pula cerita geng. Satu rumah penuh dengan sisa buangan manusia. Daripada dinding sampai ke siling rumah penuh dengan binatang tu. Bila polis pijak lantai pula, dorang rasa yang lantai tu macam berpasir. Bila dorang suluh dengan lampu, dekat lantai penuh dengan garam dan juga beras. Dekat atas meja makan pula, ini paling disturbing, dah tersedia pinggan dengan mangkuk tau. Tetapi dekat dalam mangkuk dan pinggan tu adalah bahan-bahan yang menjijikkan guys. Dekat pinggan ada terhidang sisa buangan manusia. Lalat usah cerita lah, dah berkampung dekat situ. Itu tak campur lagi dengan ulat-ulat lava tu. Hei Allah, naik belum rumah Abang Boy. Hei, geli ya. Dekat satu sudut ada patung-patung dewa-dewi dan juga azimat pelindungan. Dekat tingkat rumah pula terdapat bermacam-macam azimat. Dekat lantai bilik memang belecak gila lah. Tetapi yang menariknya, dekat satu sudut rumah kelihatan bersih gila. Dekat situ ada sebuah arta yang berpamerkan satu patung dewa. Secara spesifiknya, patung tu adalah Neza ataupun putera ketiga. Kebanyakan warga di Taiwan menyembah dewa ni sebab dikatakan dewa ni mempunyai karakter yang suka melindungi ahli keluarga. So basically, kebanyakan rumah memang akan ada patung ni. Kalau sekali imbas, tak ada apa pun yang pelik. Tetapi bila polis tengok rumah tu punya persekitaran dah macam tongkang pecah, agak pelik dekat altar tu bersih gila. So sekarang ni tugas polis adalah untuk mencari di mana keberadaan ahli keluarga Wu yang lain. Tak nampak yang macam diorang ni berpindah sebab barang-barang masih ada tau. Baju lah, peralatan kemas dah, semua ada lagi. 3 hari kemudian pada 14 April barulah polis mendapat tip daripada seorang jiran. Menurutnya dia ternampak salah seorang daripada ahli keluarga Wu berada di sebuah tokong di Tainan City. Polis pun apa lagi, terus pergi serbu. Sampai-sampai je polis melihat kesemua ahli keluarga Mr. Wu sedang bertafakur di depan patung dewa. Kesemuanya telah ditahan untuk membantu siasatan. Bila polis cek, semua ahli keluarga ada kesan-kesan yang hampir sama dengan yang si mati. Seluruh badan diorang melecur tau. Dan ada juga kesan-kesan lebam. Semasa di soal siasat pula, kesemua ahli keluarga percaya yang si mati ni sebenarnya tak mati pun. Yang mati adalah roh jahat yang menumpang dekat dalam badan si mati. Sepanjang sesi soal siasat tu, polis pun garuk kepala geng. Punyalah payah nak suruh diorang ni bercakap. Setiap seorang macam takut gila dan sentiasa membaca mentera. Dah cuba getak, dah cuba buat baik, masing-masing senyap. Sebab dia, kalau diorang buka mulut, diorang takut yang roh jahat akan membunuh
bunuh diorang. Dan yang paling teruk, roh jahat tu akan mengganggu pasukan polis pula. Pula dah. Polis pening dah tak tahu nak buat apa dah. Penyudahnya salah seorang daripada anggota ni bagi idea. Apa kata kalau diorang panggil seorang Sami dan bertanyakan apa yang patut polis buat. So Sami tu pun bagi tahulah yang polis sebenarnya kena cari sebuah azimat yang diberi nama Tian Huang Chi, yang dipercayai mampu melindungi diorang daripada roh-roh jahat. Azimat ni diperbuat daripada kayu walnut dan mentera dan simbol-simbol telah diukir ke atasnya. Hari tu juga diorang pergi cari, geng. Last pada malamnya barulah diorang jumpa. Azimat tu telah dibawa ke bilik soal siasat. Time ni lah baru family Wu ni rasa lega sikit. Barulah diorang buka mulut. Satu persatu pecah lubang. Apa yang berlaku adalah pada awal bulan Februari tahun tu, salah seorang daripada anak perempuan Mr. Wu yang berumur 22 tahun balik ke rumah semasa cuti semester musim sejuk. Kita panggil dia Zura lah ya. Sesampai je dia dekat situ, Zura ni rasa lain macam. Nak menambahkan lagi dia punya ketakutan tu, Zura setiap malam akan mengalami mimpi ngeri sampaikan dia takut nak tidur, geng. So apa yang berlaku ni memang tangkap kepala lah. Dia mengadu migrain setiap hari. Salah seorang daripada kawan Mr. Wu mengatakan ada kemungkinan dia telah diganggu oleh roh jahat. So dia cadangkan yang si Zura ni dibawa ke sebuah tokong di daerah Nanzi dan meminta seorang Sami mengadakan acara menghalau hantu. Ritual ni juga dapat mengembalikan semangat dalam diri dia. Mungkin dengan cara ni kehidupannya akan kembali normal. Benda ni memang normal tau bagi kepercayaan Taoist. Kalau sakit ke apa ke, diorang akan perform ritual untuk menghalau roh-roh jahat daripada badan manusia. Diorang percaya kalau manusia terlalu takut sangat dengan roh-roh ni, roh dalam badan akan pergi daripada tubuh dan senanglah roh jahat untuk merasuk badan kita. Lebih kurang lah So Zura pun pergilah. Selepas beberapa hari daripada ritual ni, kehidupan Zura kembali normal. Dah tak ada dah mimpi ngeri ke apa ke, insomnia ke migraine ke, semua hilang. Tetapi pada satu hari semasa semua keluarga ni tengah makan malam, tiba-tiba Zura ni kena panic attack. Menjerit, meracau tak tentu pasal. Zura mengatakan yang kakak paling sulung diorang kena balik secepat mungkin. Pada masa tu kakak paling sulung diorang ni bekerja dekat Taipei. Zura mati-mati cakap yang diorang kena panggil si akak ni balik secepat mungkin. Kalau tak, hidup diorang akan dalam bahaya. Keluarga Wu ni memang percaya benda-benda tayul-mayul ni. Superstitious lah orang putih cakap. So Mr. Wu bertindak call anak sulung dia untuk balik secepat mungkin. Pada malam Zura meracau tu, dikatakan tubuh dia telah dirasuk oleh Dewa Neza. Dan Dewa tu mengatakan yang tubuh kakak sulung dia dihuni oleh roh jahat. So nak tak nak, diorang terus call si akak ni untuk balik dengan segera. Satu-satunya cara untuk selamatkan si akak adalah untuk mereka berenam duduk dekat dalam rumah tu. So pada esok harinya, si akak ni terus naik bas dan balik ke rumah. Bila semua berenam dah ada dekat rumah, hati Mr. Wu dan isteri dia bertenang lah sikit. Diorang ingatkan bila diorang dah menurut kehendak Dewa Neza ni, tak ada apa-apa lah berlaku pada diorang sekeluarga. Tetapi bertenang pun tak lama, guys. Pada malam tu juga, si kakak ni mendapat mimpi yang dia telah diserang secara gatal-gatal oleh lelaki yang dia tak kenal. Dia menjerit sampai terjaga daripada tidur tau. Memang berpeluh-peluh gila pada masa tu. Bila Mr. Wu tahu pasal benda ni, dia beranggapan yang betul lah Dewa Neza cakap tu. Memang ada roh jahat nak cuba rasuk tubuh si kakak dia ni. So untuk menenangkan keadaan, Mr. Wu menyuruh semua anak-anaknya melutut dan meminta perlindungan daripada patung Neza. Sepanjang malam diorang berdoa dan bermeditasi sampai ke pagi. Tak ada seorang pun dapat tidur pada malam tu. Tetapi benda tu langsung tak memperbaiki keadaan diorang tau. Setiap malam kalau si kakak ni tertidur, memang dia akan mimpi yang sama. Sampaikan dia jadi takut nak tidur. Disebabkan ini, kondisi mental si akak dia jadi bertambah teruk. Serius geng, Abang Boy masa muda-mudi dulu pernah lah tak tidur selama 48 jam. Memang macam-macam Abang Boy nampak. Siap cakap seorang-seorang tu geng. Hoi, korang jangan buat main tu. Kalau tak cukup tidur ni, dia punya bahaya tu bukan boleh bawa main. So anyway, keadaan si akak ni tak improve langsung. Even bunyi kereta lalu lalang pun dia boleh terkejut tak tentu pasal. Dan pada masa ni si akak dah mula mencederakan diri sendiri. Melihat keadaan anaknya, Mr. Wu dah mula risau. Dorang decide untuk membawa si kakak ni ke tokong di daerah Nanzi. Tokong yang sama lah yang dorang hantar Zura tu. Selepas menjalani satu sesi ritual, keadaan kakak ni kembali stabil. Dalam masa 3 hari je, si kakak ni dah bertambah baik dan dia plan untuk balik ke Taipei dan sambung kerja. Tapi biasalah geng, kalau happy ending Abang Boy takkan cover, betul tak? Ketenangan tu tak lama. Pada 3 hari bulan Mac, si kakak ni dapat satu panggilan misteri daripada seorang lelaki. Tak tahulah apa benda yang diorang sembang. Elok je lepas tu si kakak ni menjerit segala bagai. Memang huru-hara satu rumah. Dah macam histeria dah. Si kakak tu mengatakan yang di dalam tubuhnya ada satu lagi dewi yang bernama Guan Yin. Muka dan badan si kakak ni dah berubah dah tau. Dok merengkok-rengkok berjalan macam Ju-on. Tak cukup dengan tu, si kakak ni mencakar diri dia sampai berdarah-darah geng. Jenuh ahli keluarga dia cuba pegang. Tetapi orang meracau ni bukan boleh buat main. Kuat weh
ke dekat diorang. Bukan tu je, dia hempas badan dia ke dinding sekali tau. Langgar bucu meja dengan sengaja, dah hentak kepala sendiri ke lantai. So disebabkan tak tahu nak buat apa dah, Mr. Wu bertindak untuk ikat si kakak ni dengan tali. Itu je lah cara supaya si kakak ni tak mencederakan diri sendiri. Berkali-kali Mr. Wu meminta tolong Sami untuk mengadakan ritual, tetapi tak jalan geng. Last Sami tu cakap ada kemungkinan roh yang merasuk tubuh si kakak ni bukan roh baik, bukan Dewa Guan Yin pun. So Sami ni mencadarkan untuk Mr. Wu hantar ketiga-tiga anak perempuannya ke tokong di kaki Gunung Wuzi untuk bermeditasi. Mr. Wu tak cakap banyak, dia terus prepare je apa yang patut dibawa dan terus membawa keluarganya ke tokong tu. Ada gelaran sebenarnya dekat Wuzi Mountain ni. Untuk masyarakat setempat, gunung ni digelar Five Fingers Mountain. Kalau kita tengok daripada jauh, 5 puncak gunung tu kelihatan seperti penumbuk. Dikatakan di hutan sekeliling tu dihuni oleh entiti-entiti alam sebelah. Ada yang baik dan ada yang tak baik. Tempat entiti yang paling banyak berkumpul adalah di sekeliling puncak yang ketiga, iaitu digelar The Middle Finger Trail. Ramai pendaki yang sesat dekat sini. Ada juga laporan yang mengatakan dorang rasa lemah gila. Tak kisahlah sebelum tu korang fit gila ke ataupun selalu pergi hiking naik gunung, tetapi bila sampai dekat area ni, dorang rasa payah gila nak naik. Ada juga report yang mengatakan dorang mendengar suara-suara aneh. So disebabkan Mr. Wu dan isteri dia percaya gila dengan benda tahyul ni, dorang dah tak fikir panjang dah. Dia yakin ini akan membuat anak dia kembali sihat. So lebih kurang macam last call lah. Dah tak ada usaha lain dah nak buat selepas ni. Bila dah sampai, Mr. Wu bertindak untuk memaksa ketiga-tiga anak dia bertafakur di dalam tokong tu selama sebulan. Tak cukup sebulan, korang jangan balik. Macam tu sekali geng. Bukannya 3 orang dia beradik ni nak pergi sangat pun. Diorang ingatkan diorang pergi bercuti. Lalas kena game macam tu je. So nak tak nak diorang terpaksa stay dekat situ sebulan. Sementara ketiga-tiga anak je tinggal dekat tokong tu, Mr. Wu dan isteri pula sibuk mencari Sami Tawis untuk menghalau hantu yang masih berada dekat dalam rumah diorang. Bila dah dapat cari, diorang pun bawa lah Sami tu datang rumah. Tetapi surprisingly, bila Sami tu sampai dekat depan rumah, dia tak nak masuk geng. Sami tu je cakap terlalu ramai roh jahat yang tinggal dekat dalam rumah tu. Kalau dia masuk, ada kemungkinan dia pula yang terkena supahan. So dia reject begitu je, memikirkan yang tak ada jalan lain dah. Mr. Wu dan isteri dia melutut dekat depan orang lalu lalang tu tau, supaya Sami tu tolong dorang. Kalau tak, anak-anak dia mungkin akan mati. So Sami tu tersepih guys, depan orang ramai kot. Member pun nak jaga juga air muka kan. So nak tak nak, dia bersetujulah juga. Masuk-masuk je kat dalam rumah, Sami tu mengatakan yang dewa menjaga rumah tu dah belah dah. Sebabnya adalah isteri Mr. Wu telah memindahkan patung berhala Nezar ke tempat lain. Feng Shui rumah dah tak cantik dah. Sebab itulah entiti jahat datang menumpang kat dalam rumah. Sami mengatakan yang dia perlukan beberapa barang pemujaan untuk menjalani ritual menghalau hantu. Mr. Wu juga dipaksa untuk membeli harga ketaazimat yang mahal gila kot. Sempat lagi buat bisnes si Sami ni So anyway, ritual tu berjalan selama beberapa hari. Suami tu memang perform gila lah. Siap bawa tim ahli muzik untuk memainkan irama semasa Sami ni membaca mendera. Tak tahulah sama ada benda ni ada efek placebo ataupun tak, ataupun betul roh jahat tu dah belah daripada rumah. Tetapi menurut Mr. Wu dan juga anak dia, keadaan menjadi tenang. Rasa sesak dekat dada diorang tu tiba-tiba jadi lapang. Mr. Wu cakap duit yang di-spend untuk membeli kertas azimat dan juga artifak agama tu memang berbaloi gila. Selepas sebulan, tamatlah tempoh bermeditasi anak-anak Mr. Wu. Pada masa ni, Mr. Wu yakin yang keadaan dah selamat dah untuk anak-anak dara dia balik ke rumah tanpa perlu risau apa-apa. Diorang sampai ke rumah pada 3 hari bulan April. Keadaan adik-beradik ni pun dah bertambah baik. Dah tak ada nampak macam takut-takut ke apa ke. Si kakak pun dah plan dah, dia akan tinggal dekat rumah tu selama 2 hari je lagi. Lepas tu dia akan balik ke Taipei untuk sambung kerja. Tetapi tak lama geng, esoknya jadi balik. Tetapi kali ni lagi bertambah teruk. Kalau sebelum ni hanya Zura dan si akak je yang kena rasuk tau, tetapi kali ni semua kena lipat geng. Mr. Wu mendakwa yang dirinya telah dirasuk oleh dewa paling besar, iaitu Jade Emperor ataupun Yudi. Isteri dia pula telah dirasuk oleh Queen Mother of the West ataupun Zi Wangmu. Tak cukup dengan tu, setiap anak-anak dia dirasuk oleh dewa dan dewi yang berlainan. Masing-masing dah buat suara pelik dah guys. Nak menambahkan lagi teruk tu, diorang buat Royal Rumble lah siut, bergaduh dengan each other tak tentu pasal. Itu yang sampai lebam-lebam badan tu. Mr. Wu start meletakkan kertas-kertas azimat di sekeliling rumah. Anak-anak dia pula mengenakan baju hitam dan buat ritual pelik-pelik dekat dalam bilik masing-masing. Diorang menari lah, diorang baca mentera lah. Benda ni tak kira waktu tau. Kadang-kadang sampai pukul 2-3 pagi, jiran masih terdengar bunyi gong dan jeritan daripada dalam rumah Mr. Wu ni. Disebabkan inilah ahli keluarga yang tinggal di apartmen bawah tak tahan sangat, diorang berpindah weh. Sebab apa? Diorang takut gila. Tetapi walaupun benda ni berlangsung selama beberapa hari, tak ada seorang pun yang buat report polis. Bukan report polis je, nak pergi dekat rumah Mr. Wu pun diorang takut. Diorang takut diorang pula yang akan kena rasuk. Menurut ahli keluarga Mr. Wu,
Dewa dan Dewi ni sebenarnya cuba untuk menolong keluarga ni menghalau entiti jahat yang berkampung dekat dalam rumah tu. Itu sebab dia orang buat benda-benda pelik. Berkungfu lah, menari lah, hentak kepala sendiri dekat dinding lah, macam-macam lah. Itu semua adalah cubaan Dewa dan Dewi berperang dengan entiti jahat. Kau jangan buat main tu. Ada sekali tu diorang merasakan yang entiti jahat ni cuba meresap dekat dalam tubuh diorang melalui kulit. So cara untuk melawan benda ni adalah titik lilin dekat tubuh diorang. Diorang juga menggunakan colok yang tengah terbakar tu dan cucuk dekat kulit diorang sendiri, geng. Garam dan beras ditabur ke lantai di serata rumah. Makin hari makin diorang teruk keadaan dia. Diorang start mencederakan diri sendiri tau. Tak cukup dengan tu, Mr. Wu ni dapat idea yang semua ni berpunca daripada kakak. So si kakak ni lah yang memanggil roh-roh jahat ni untuk bertanam dekat rumah diorang. So penyudahnya diorang belasah si kakak ni kau-kau, geng. Pada masa ni juga diorang dah start tak makan dah. Diorang anggap yang makanan memberi energi kepada entiti yang berada dekat dalam tubuh diorang. Diorang hanya akan minum air daripada kertas azimat yang direndam. Itu je lah yang diorang minum. Okey, part ni dah masuk part jijik dah. Kepada sesiapa yang mempunyai perut yang lemah tu, abang boleh sarankan korang skip part ni. Mr. Wu decide untuk melumurkan badan ahli keluarga dengan sisa-sisa buangan diorang tau. Semua ni bertujuan untuk menghalau entiti jahat tu keluar daripada tubuh diorang. Tak cukup dengan tu, diorang makan pula sisa tu. Gila lah. Tetapi pada 9 April, si kakaknya menghembuskan nafasnya yang terakhir di katil biliknya. Tetapi surprisingly, ahli keluarga yang lain tak bersedih pun. Mr. Wu anggap yang anak dia tak mati lagi. Yang mati tu adalah entiti jahat yang berada dekat dalam tubuh anak dia. Anak dia sedang berehat. Itu saja. 2 hari selepas kematian kakak dia, keadaan kembali tenang. Masing-masing dah tak ada meracau dah. Keadaan kembali normal pada masa tu. Masing-masing dah waras. Mr. Wu pun teruslah cek keadaan si kakak. Tetapi tubuh dia dah keras, geng. Tetapi dia tak nak bagi tahu ahli keluarga yang lain. Dia hanya cakap yang si kakak ni tengah berehat dan menyuruh ahli keluarga yang lain untuk pergi ke tokong untuk semayang. Pada hari itulah dia telah mengetuk pintu rumah Pakcik Fatah untuk memintanya call ambulans. Lepas tu Mr. Wu belah. Ujian psikologi telah dibuat ke atas ke semua ahli keluarga Mr. Wu. Tetapi yang peliknya, tak ada seorang pun yang ada tanda-tanda penyakit mental tau. Sebelum kejadian ni pun, jiran-jiran keluarga Mr. Wu cakap yang diorang ni adalah seorang jiran yang baik. Diorang banyak sangat membantu. Tak pernah lagi diorang tengok keluarga Mr. Wu ni buat hal dengan jiran-jiran lain. Satu-satunya penjelasan saintifik pasal kejadian ni adalah diorang satu keluarga mengalami mass hysteria. Sure korang pernah dengar pasal benda ni kan? Orang yang duduk asrama mesti familiar punya lah. Mangsa-mangsa ni semua dikatakan dirasuk serentak dan akan menonjolkan perbuatan di luar perbuatan normal bangsa. Suara garau lah, melompat-lompat lah, menari lah, bersilat lah, berkongfu dan sebagainya. So itu je lah penjelasan yang hampir tepat untuk describe apa yang terjadi dekat keluarga Wu. Walaupun macam tu, keluarga Wu ni berdepan dengan tuduhan penderaan atas kematian anak sulung mereka. Tetapi ada plot twist, guys. Masa perbicaraan, kesemua ahli keluarga didapati tak bersalah disebabkan forensik mendapati yang kecederaan di tubuh si akak ni adalah perbuatan si akak tu sendiri dan bukan sebab faktor luar. Tak ada siapa pun yang mencederakan dia. So kematian si akak ni adalah disebabkan si akak ni membunuh diri. Pelik kan? Daripada awal pun kes ni memang gila-gila punya pelik. Benda-benda yang menipatkan pasal paranormal ni memang tak masuk akal kadang-kadang. Banyak perdebatan membincangkan sama ada keluarga ni bertanggungjawab atas kematian si akak ataupun tak. So far tak ada berita pasal keberadaan keluarga Wu dan macam mana keadaan diorang pun tak ada siapa yang tahu sekarang ni. Kes ni lah yang menjadi inspirasi untuk movie Taiwan yang diberi nama Incantation. Abang Boy dah tengok dah movie tu, tapi Abang Boy gagal nampak persamaan di antara dua-dua kes ni. Tak tahulah, mungkin Abang Boy terlepas pandang lah kot. So anyway, seperti biasa Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Pernah tak korang lihat sendiri orang yang dirasuk ataupun mass hysteria ni? Tolonglah cerita sikit pengalaman korang. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today, guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.